إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. Sambut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال والتوكل ونحوه مما يتعلق بكمال الذات الباطنة كالزهد والورع والصبر والخوف والرجاء متعلق بالإيمان. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى والتوكل dan tawakal wa nahwuhu dan seumpamanya dan yang seumpamanya seumpama tawakal mimma yata'allaqu bikamali dzatil batinati, yaitu daripada perkara yang bersangkut paut bikamali dzati dengan kesempurnaan zat, yaitu zatil abdi, diri seorang hamba, al-batinati, yang batin. Yang batin maknanya yang batin maknanya yang berkait dengan hati. Qala kazuhdi, seperti zuhud, wal war'i wara', was sabri sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal khawfi, takut, wal raja'i, harap. Muta'alliqun bil iman, jadi ialah yang bersangkut ataupun yang bersangkutan
dengan iman. Dengan iman maknanya bikamalil iman, bersangkut paut dengan kesempurnaan keimanan, iaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa tawakkul, dan tawakal. Arab kata tawakul. Tawakul dalam bahasa Arab, bahasa kita kata tawakal. Dan tawakal, dan tawakal. Tawakal maknanya tawakal kita kepada Allah. Apa dia makna tawakal? Tawakal makna menyerahkan keseluruhan urusan kita kepada Allah. Menyerahkan urusan kita semuanya kepada Allah. Apa hukum menyerahkan urusan kita kepada Allah? Wajib. Wajib kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Menyerahkan urusan kita semua kepada Allah seperti ini. Kita naik kenderaan, kita naik kereta, kita suruh orang bawa kereta. Kita bawa kereta, nak tidur. Contoh. Jadi bila mana kita kata kat dia macam tu, kita bawa kereta, kita menyerahkan urusan bawa kereta tu kepada dia. Sebab kita kata kita nak tidur. Orang tu pun baik. Dia pun, kita pun keluar duduk bawah, duduk belah kiri. Dia pun keluar kereta, dia ambil tempat kita, duduk belah kanan. Dia pun bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah wa huwal hayyul ladzi la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kena baca doa tu. Tu doa menyerah diri pada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa huwal hayyul ladzi la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allah. Aku menyerahkan urusanku semua pada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa huwal hayyul ladzi la yamut. Dialah Allah yang maha hidup, yang tidak mati. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa huwal hayyul ladzi la yamut biyadihil khair. Di tangan Allah lah semua segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah, dia semua segala sesuatu, dia maha berkuasa. Okey, jadi kita serahkan urusan bawa kereta tu pada dia. Jadi bila mana kita serahkan urusan bawa kereta pada dia, kita ambil tahu lah. Bawa lah kereta. Nak brake ke? Nak corner ke? Nak kod tu steering ke? Nak kod ni steering ke? Apa segala ke? Nak buka lampu amaran ke? Dan sebagainya. Pulang pada dia. Kita tak ambil tahu lah. Tu makna tawakal. Bila kita bertawakal kepada Allah, kita tak cana lah. Tuhan, aku tak tahu. Aku serah semua pada Engkau. Itulah makna hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Hasbi Allah. Aku ni cukup Allah ya. Wa ni'mal wakil. Dialah wakil yang paling baik sekali. Itu makna tawakal. Kita tak tahu, kita tak kerti. Aku nak tidur, aku tak tahu. Urusan aku nak tidur. Jadi aku serah pada Engkau Tuhan. Nah, itu makna tawakal. Dalam hidup wajib bertawakal pada Allah. Buat urusan apa pun serah pada Allah. Para waris hantar anak mai ke darsa contohnya. Bila waris ni dihantar anak mai ke darsa, Ustazah, kami serah anak kami kat ustaz dan ustazah. Tolonglah tengok anak kami, bimbing anak kami dan sebagainya. Ini maknanya kita menyerahkan urusan yang berkait dengan pendidikan dan ilmu pada pihak madrasah, pada pihak pondok. Lepas tu mak ayah ni subhanallah, dia tak boleh ganggu sistem sekolah. Jadi dia tak boleh, ustaz, saya tak puas hati lah macam ni ustaz. Serah kat orang yang mentadbir.
Kalau dia tak serah urusan dia, tak jadi anak dia. Orang dulu hantar anak mengaji Quran. Ustaz, Tok Guru, ni anak saya serah kat Tok Guru untuk mengaji Quran. Buatlah macam mana pun Tok Guru, dia bagi tak? Mana dia bagi mandat. Buatlah macam mana pun Tok Guru, nak tibai lah, cuma jangan bagi patah aja. Tu yang dia pesan. Jadi makna dia serah. Jadi subhanallah, yang masalahnya tak boleh nak tibai anak contohnya. Tok Guru bukan nak tibai anak dia. Tok Guru nak bagi anak dia dapat ilmu, tapi anak dia main. Faham? Anak dia nakai, Tok Guru tibai. Tibai tu bukan tibai. Tibai ni mesti lekat bekas kalau anak tu nakai. Merah lekat. Lepas mai pasal pom merah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang dulu-dulu kalau anak balik mengadu, kata Tok Guru tibai, tambah lagi. Hang tak betul lah tu, hang tak kenal lah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi baru nak jadi anak kita. Tapi kalau kita nak syakna sama, tak jadi anak kita. Kita tak serah habis. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi. Jadi kita kena serah habis pada Allah. Kita buka perniagaan. Bila kita buka perniagaan, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Aku menyerah diri semua urusanku pada Allah. Aku letak niat betul dah, aku niaga ni aku nak keluarkan zakat. Aku nak buat ibadat, aku berniaga ni aku nak sedekah sama. Lepas tu Tuhan, aku tak tahu sama ada perniagaan aku ni nak jadi macam mana, aku tak tahu. Aku serah pada Engkau. Jadi semua dalam takdir Engkau. Aku redha semua Tuhan. Jadi bila serah ni ikut. Jadi Tuhan nak bagi untung, alhamdulillah. Hari itu orang tak masuk kedai, alhamdulillah. Dah serah. Tak apalah. Jangan protes pula hari ni pasal apa orang tak masuk kedai. Tak ada rezeki hari tu. Hari ni orang masuk banyak, alhamdulillah masuk banyak. Atau orang tak masuk banyak pun alhamdulillah juga. Jangan pada hari orang masuk banyak baru alhamdulillah, hari orang tak masuk tak kata alhamdulillah. Serah alhamdulillah. Bila serah alhamdulillah, semua alhamdulillah. Redha. Di pihak kita merancanglah, menyusunlah, aturlah. Di pihak kita ni sakat tu je, sakat merancang, menyusun, mentadbir. Buat mesyuarat semua staf. Tu je. Tapi nak untung rugi, itu bukan kerja kita, itu kerja Allah. Serah. Benda yang kita tak tahu, benda yang kita tak jangka, hak depan tu macam mana, mana kita tahu. Maksudnya hak nak serah tu hak tak tahu tu. Faham tak? Hak yang kita boleh buat, buatlah. Sakat kita boleh buat, sakat mana. Beli sistem untuk memudahkan kira-kira. Dan mana orang pakai sistem dah, contohnya. Jadi hak belah kita buat. Lepas tu kejayaan bukan duduk di kita, kejayaan Allah yang tentu. Jadi tu makna serah. Benda yang tak mampu nak menjangka, serah. Kita nak tawakal ni hak kita tak mampu nak menjangka. Lepas tu jangan kita bergantung dengan sebab hak kita buat ni. Bila kita dah susun atok apa semua pasal apa, tak percaya, aku dah buat semua dah. Contoh macam orang buat benang. Bismillahirrahmanirrahim. Buat bendang siang malam pagi petang. Siang malam pagi petang. Faham tak buat bendang? Buat bendang ni kena siang malam pagi petang. Bukan buat bendang tu pergi pagi ya. Lepas tu pagi sekali tengah hari balik. Maksudnya siang malam pagi petang. Takkan aku ustaz kena pergi bendang malam. Otak tu faham. Macam engineer juga. Semua engineer yang nak buat bangunan, otak dia dekat bangunan tu. Orang nak mengaji, kalau dia tak duduk pada tempat dia mengaji, tak jaya. Dia kata dia nak mengaji, tapi otak dia nega. Faham? Jadi kalau dia nak mengaji, dia tumpu kena mengaji, barulah dia berjaya.
Dia nak mengaji, dia nak buat kerja lain. Jadi dia kena tumpu mengaji. Dia nak mengaji, otak dia nak nikah. Tak dapat ilmu. Dia kena nikah dulu. Jadi maknanya otak ni kena tumpu pada kerja kita buat. Tok guru mengajar, dia kena duduk di tempat dia mengajar. Otak dia mengajar, baru dia berjaya. Kalau dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi maknanya kita buat apa pun kita kena tumpu kepada hak ibu tu, hak minor tu, maknanya yang utama tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita berak, berak tapi duk ingat penggunaan dia. Dia makan tak? Makan, duk ingat penggunaan dia, maknanya otak dia tang tu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya barulah kita berjaya kalau kita tumpu pada yang utama. Kita utama kita apa dia? Kerja. Okey. Tumpu kepada pekerjaan kita. Jadi kepada Allah ni kena serah habis. Dia macam orang main wow ataupun layar-layar. Jadi dalam kerja buat ni kena serah semua. Kena serah semua. Kalau kita tak lepas habis, berarti kita tu tak harap kat Tuhan. Amal ngantuk lah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau siapa nak mengantuk, duduk sebelah. Ustaz tak marah kamu tidur, tapi jangan bagi Ustaz tengok. Kalau duduk depan jangan mengantuk, ganggu Ustaz. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu dia panggil tawakal, menyerahkan urusan semua kepada Allah. Allahu akbar. Jadi Ustaz ulang balik. Jadi tapi kena buat, kena sebab tu kena buat. Kita demam. Bila kita demam, kita sakit, sebab kena buat, kena makan ubat, kena jumpa doktor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu hal lebih pada tu kita tak tahu lah. Kita dah makan ubat, lega dan sebagainya, serah pada Allah. Aku tak tahu Tuhan diri aku ni. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau engkau kata aku kena sakit, aku terimalah Tuhan. Sebab tu guru kami dulu dia kata, kita ni kena minta kat Tuhan yang terbaik. Tu tahap tinggi tu. Jadi kita serah pada Allah. Kita tak tahu, aku serah Tuhan. Tapi kita kena harap, ya Allah bagilah lega Tuhan. Faham tak? Bagilah lega Tuhan. Jadi harap dia, takut dah harap, takut tak lega ni. Kalau tak sembuh ni, ya Allah, mudaratlah sikit hamba-Mu ni Tuhan. Aku nak mengaji, aku nak belajar, aku nak buat ibadat, aku nak mendekatkan diri aku pada Engkau Tuhan. Ya Allah Tuhan, Kau bagilah aku lega. Maknanya bila kita tawakal, bukan berarti kita menafikan kita cari ubat dan menafikan kita mengharap. Jadi hak benda tu kena ada di balik kita. Itu pun satu perkara yang kita dapat, yang kita mendapat pahala, berharap pada Allah. Baik, jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad, selepas kita berusaha, kita serah pada Allah. Aku serah pada Engkau Tuhan, ketentuan terbaik pada Engkau. Kadang-kadang bila orang panggil kita baca Yasin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ni kalau orang suruh baca Yasin, saya tak buat pandai-pandai. Walaupun ada hajat orang tertentu, begini. Saya dalam hati saya, ya Allah, apa yang terbaik pada Engkau, aku serah pada Engkau. Kita tak pandai. Kadang-kadang sakit itu baik untuk dia. Jadi kalau sihat, dia buat maksiat. No? Jadi kalau sihat, dia yoya, dia pi tu, hat nyai,
dia buat jahat. Jadi kita tak tahu. Jadi ya Allah Tuhanku, aku serah pada Engkau, dia ni baik apa aku tak tahu. Jadi tujuan baca Yasin ni ialah untuk mempercepatkan yang baik untuk dia. Kadang-kadang mati baik untuk dia. Mati tu baik untuk dia. Pasal apa? Sebab kita saja kata sembuh tu baik untuk dia. Sedangkan dia sendiri pun kata, ya Allah, aku tak mahu dah duduk atas muka dunia, aku nak mati Tuhan. Aku rindu pada Engkau. Maka tu baik mati untuk dia. Kita tak tahu nanti perut dia. Kadang-kadang orang nak sakit ni, dia tak ada rasa dia nak mati. Tuhan tunjuk tempat-tempat nak balik kat dia. Sebelum tu dia nak sembuh, tapi bila mana dia tuk tahap tu dia nak mati, tak tahu. Kadang-kadang orang ni baiknya ialah sembuh dia, ikut Allah Ta'ala. Takdir tu ialah lepas kita baca Yasin, apa ketentuan dia? Sembuh, lega, alhamdulillah. Itu terbaik untuk dia. Jadi kita ni tak boleh pandai-pandai, kita tak reti dengan Tuhan apa terbaik. Yang terbaik tu pada sisi dia. Dia maha berkuasa. Allahu Akbar. Qala wa tawakkulu wa nahuhu mimma yata'allaqu bi kamali dzat. Dan tawakal dan sebagainya, wa nahu dan seumpamanya, ni semua ialah pelakuan hati. Tawakal tak duduk di mata, tawakal tak duduk di tangan, tawakal tak duduk di anggota zahir. Tawakal duduk pada hati. Allahumma salli ala sayyidina. Tawakal ni ialah pekerjaan hati. Tawakal ini perangai hati. Hati kita tu kerja dia ialah tawakal, kerja hati kita. Allahumma salli ala sayyidina. Qala wa tawakkulu wa nahwuhu. Tawakal dan seumpamanya. Tawakal dan seumpamanya daripada perkara yang bersangkut paut dengan kesempurnaan zat al-batinah. Kita ada dua zat. Yang pertama, zat kita yang zahirah. Yang kedua, zat kita yang batinah. Zat makna apa? Diri kita. Diri kita yang zahirah, yang nampak. Kalau orang ambil gambar, itulah diri kita. Yang orang tengok, itulah diri kita yang zahirah. Di sana ada diri kita yang batinah. Diri kita yang batinah orang tak nampak. Dia dalaman diri kita. Hatta diri kita yang batinah itu, Allahumma salli ala sayyidina. Hatta diri kita yang zahirah itu, termasuk darah kita, lemak dalam badan kita, tulang. Sebab tu boleh tengok. Sekalipun tak boleh tengok nyata macam ni, kalau masuk kamera dalam diri kita, boleh tengok kot. Ataupun tengok melalui alat X-ray contohnya, nampak juga. Tu masih lagi zat diri kita az-zahirah. Tapi ruh kita orang tak nampak. Kok ruh kita berjalan, dalam diri kita tak nampak. Tu dia panggil zat al-batinah. Zat dalam diri kita ni terlebih akhas hati kita. Main dia di situ, ibu dia di situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hati dia kena buat apa? Dia kena buat tawakal. Allahumma salli ala sayyidina. Dia kena buat niat. Kita nak sembahyang, menggabung di antara zat zahir kita dan zat batin kita bersatu, barulah nama sembahyang. Zat zahir kita takbir Allahu Akbar, saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat ikut imam kalau Allah Ta'ala. Jadi niat itu ialah dibuat oleh zat batin kita. Angkat takbir itu dibuat oleh zat batin, zat zahir kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sepanjang sembahyang tu
pergerakan itu dibuat oleh zat zahir kita, tapi khusyuk itu dibuat oleh zat batin kita. Selagi mana duk iring tu, sampailah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, barulah selesai sembahyang. Di mana zat hak batin kita bersekali dengan zat zahir kita, barulah sembahyang itu Allah terima. Tapi kalaulah semata-mata pelakuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pelakuan zahir saja, hati tak ada, hak tu kritikal untuk diterima oleh Tuhan ibadat kita. Lepas tu, itulah bila mana kita sembahyang, lepas sembahyang kita kata astaghfirullahalazim, minta ampun kat Tuhan. Minta ampun tu sebab kita lemah, kita tak mampu, kita nak bagi mengiringi ataupun berlaku kebersamaan di antara zat zahir kita dengan zat batin kita. Ya Allah, astaghfirullahalazim, minta maaf Tuhan, aku tak mampu. Kita mengaku kita tak mampu. Ya Allah, sempurnakanlah sembahyang. Sembahyangku ni Tuhan, kalau engkau tak sempurnakan, habislah aku. Mana kita buat ibadat ni, Allah yang menyempurnakan ibadat kita. Minta. Satu sembahyang kalau Tuhan tolak, dia lebih dekat dengan neraka dari kita dekat dengan syurga. Auzubillah min dzalik. Kalau Tuhan tolak, habis ya. Tuhan tak mau sembahyang kita. Macam bos lempak file dekat staff dia. Tu kalau tak mau. Ataupun dia buang kerja terus. Macam ni hang kerja. Aku tak mau kerja ni. Pergi kerja lain. Aku buang kerja hari ni, hang keluar cari tak boleh. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ni dibuang oleh Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini, pagi ni penajar kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Guru infak Masjid Darussalam 8, guru infak Masjid Darussalam 15, guru infak Masjid Darussalam 20, guru infak Masjid Darussalam 21, Muhibbin Darussalam 19 satu Malaysia, hamba Allah sekeluarga Kundang Jaya, Rawang Selangor, Siti Fatimah Omar sekeluarga Taman Meheran Ditra, Rosmah Syamsul Bahrain Simfoni Perdana Puncak Alam, Fadilah bin Fakhur Razi sekeluarga Kemaman, Puan Rosnah binti Muhammad Isa Kampung Tanjung Bidara, Kampung Gajah Perak, khususnya Siti Maryam Abu Seman, Arwah Muhammad Zamri bin Abu Seman, khususnya ialah hamba Allah Shah Alam. Kita doakan insya-Allah Allah bagi kemudahan kepada semua penajar kita dan kita semua dalam menjalani kehidupan seharian. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa meridai dan merahmati kita semua sepanjang dalam hidup. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua daripada kemurkaan-Nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menentukan yang terbaik semua dalam hidup kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa ta'ala wa tubil wal azim. وفي منه